Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 11 Mei. Sarawak berada pada landasan yang tepat ke arah mencapai sasaran untuk menjadi pengeluar terbesar minyak asli berasaskan sumber biojisim alga dalam usaha memperkukuhkan lagi inisiatif ekonomi hijau negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johitun Openg berkata ini terbukti dengan pembukaan fasiliti pengeluaran alga terbesar di dunia dengan keluasan 5 hektar hasil kerjasama rapat antara kerajaan negeri serta kerajaan Jepun. We are outside the ring of fire. That's why kita ada carbon trading, kita ada carbon storage. Now we go for algae. 4 dah. And this is something that the world needs. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian Pusat Penangkapan Karbon CITOS yang mempunyai teknologi baharu dalam membangunkan alga berskala perindustrian. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata untuk peringkat permulaan, tapak tersebut bertindak sebagai pengumpulan data bagi pengurusan karbon yang baik dalam lingkaran ekonomi sebelum diperluaskan lagi kepada 100 hingga 2,000 hektar pada masa akan datang bagi tujuan komersial. Sehubungan itu katanya Sarawak akan terus menyokong projek alga tersebut dengan tujuan mempromosikan dan mencapai agenda hijau negeri selaras dengan aspirasi serta matlamat menjelang tahun 2030. Projek yang bermula pada tahun 2020 tersebut diketuai oleh kumpulan CITOS Jepun yang bertindak sebagai kontraktor untuk projek penyelidikan mikroalga dengan kerjasama Sarawak Energy dan Pusat Biodiversiti Sarawak. Ia dibiayai sepenuhnya oleh Pertubuhan Pembangunan Teknologi dan Tenaga Baharu diuruskan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepun. Berdasarkan kajian awal, fasiliti tersebut dijangka mampu menangkap 450 tan karbon serta menghasilkan 300 tan biojisim kering setiap tahun. Di samping itu, aktiviti hiliran menangkap karbon melalui alga tersebut bakal mencipta satu lagi gelombang nilai ekonomi melalui penghasilan produk berpotensi tinggi termasuk bahan api penerbangan yang mampan selain produk farmaseutical. Beberapa perkara mengenai isu penghantaran Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak merupakan intipati perbincangan antara Sarawak dan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam pertemuan kedua-dua pihak pada Selasa. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata antaranya notis perubahan bagi projek pembangunan lembangan Sungai Sarawak PLSB dan peningkatan kos serta RM150 juta yang diluluskan pada tahun 2018 dengan peningkatan kos selepas COVID-19, rancangan tebatan banjir fasa 2 dan 3 serta pelindungan pantai. Datuk Seri Dr. Sim menerusi kenyataan media mendedahkan turut menjadi topik perbincangan kerja naik taraf perkhidmatan pembentungan di Sarawak. Perbincangan tersebut berlangsung semasa sesi kunjungan hormat Timbalan Premier Sarawak itu terhadap Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad dan Timbalan Menterinya Datuk Seri Huang Tiong Si di Putrajaya. Sementara itu, Nik Nazmi menjelaskan bahawa notis perubahan bagi projek pembangunan lembangan Sungai Sarawak disebabkan oleh pertukaran kerajaan dan beliau akan membawa isu tersebut kepada perhatian Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi. Tambahnya, pembiayaan Kerajaan Persekutuan bagi 17 projek yang menelan kos RM1.5 bilion sejak tahun 2008 perlu dipertingkatkan supaya adil kepada Kerajaan Sarawak. Selaras dengan agenda ekonomi digital negeri, Kerajaan Sarawak amat menggalakkan penguasaan kemahiran digital dalam kalangan generasi muda seawal sekolah rendah. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee In berkata, pendedahan awal teknologi maklumat dan komunikasi penting bagi membolehkan murid dan pelajar sekolah mahir menggunakan komputer.
Ujar Datuk Roland menerusi penyediaan komputer Raspberry Pi, murid dan pelajar diberi pendedahan tentang pengatur caraan komputer dan pengekodan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil latihan Raspberry Pi, anjuran Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak di Universiti Kertin Malaysia Sarawak Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh timbalannya Datuk Francis Harden Hollis. Kementeriannya juga menyasarkan untuk melatih lebih 1,265 guru teknologi atau reka bentuk dan teknologi maklumat dalam tempoh 3 tahun melalui rakan strategik University Swinburne of Technology Kampus Sarawak, Universiti Teknologi Sarawak, Kertin University Malaysia dan Riam Institute of Technology meliputi wilayah selatan, tengah dan utara Sarawak. Pada masa sama, kementerian turut menyasarkan untuk melatih lebih 1,300 guru dan pegawai pendidikan daerah di seluruh Sarawak tahun ini. Seramai 25 orang guru dari Miri dan Baram menerima sijil tamat latihan komputer Raspberry Pi kali ini. British Traditional Tea House yang terletak di tebingan Kuching diharap akan dapat beroperasi sebelum Festival Regata Sarawak September tahun ini. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan berkata, buat masa ini pihaknya sedang menunggu permit operasi OP sebelum boleh dibuka orang awam. Datuk Snowden menjelaskan projek berkenaan menelan kos RM24 juta telah siap sepenuhnya pada lewat tahun lepas. Dia punya facilities is lengkap, but then the handover itu belum lagi because dia ada certification dia, so you kena tunggulah because handover by the KR semua tu, you have to see all these things to make sure that all dia punya met the requirement. Beliau memberitahu demikian kepada media selepas majlis pelancaran Miss International Malaysia 2023 di Kuching. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kerajaan bercadang untuk menganjurkan pertandingan Ratu Cantik antarabangsa itu di Sarawak tahun depan. Beliau percaya pertandingan yang membawa 80 buah negara itu akan memberi implikasi positif kepada ekonomi Sarawak. Pertandingan itu terbuka kepada semua rakyat Sarawak yang berumur 18 tahun ke atas, bujang dan mempunyai rupa paras selain berpeluang mewakili negara berentap di pentas antarabangsa di Tokyo, Jepun pada Oktober tahun ini. Borang pendaftaran boleh diakses melalui laman sosial Facebook dan Instagram @Miss International Sarawak. Masyarakat di negeri ini, terutama sekitar Miri di Pelawa, bersama-sama memeriahkan Hari Bandaraya Miri ke-18 pada 20 Mei ini. Datuk Bandar Miri Adam Yusui Sang berkata, sambutan itu akan diadakan di bangunan Majlis Bandaraya Miri MBM. Ujar Adam, Miri menyaksikan banyak pembangunan sejak mencapai status bandar pada 20 Mei 2005. Beliau juga berterima kasih kepada pemimpin tempatan sejak 18 tahun lalu yang banyak mengubah lanskap dan pembangunan bandar Miri menjadi sebuah bandaraya peranginan. Dalam sidang medianya di Miri, Adam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pujut menyatakan segala pembangunan yang dihasilkan di bandaraya Miri juga adalah sokongan padu daripada kerajaan dan majlis tempatan, badan bukan kerajaan, pihak swasta serta masyarakat setempat. Dengan tema sambutan kali ini, Miri at 18 Going International, Adam menambah Miri bersedia di bawah strategi semasa bagi memulakan hubungan antarabangsa untuk mempromosi pelancongan ke luar negara. Bantuan peralatan, kemudahan dan teknologi terkini daripada Kerajaan Sarawak dilihat amat membantu pasukan Barisan Hadapan yang berkhidmat di Pos Kawalan Tapak Megah, Long Unai Kapit. Menyambut baik bantuan daripada Kerajaan Sarawak, Pegawai Memerintah Batalion ke-9 Regimen Sempadan RS9 Kem Sibu Jaya, Lieutenant Colonel Syapirun Hashim yang bertugas di pos kawalan itu, ia akan meningkatkan keupayaan pasukan bertugas di sempadan. Daripada kerajaan negeri yang mana sentiasa memberi sokongan yang amat baik kepada pasukan keselamatan dari segi kemudahan fasilitas yang ada, dan difahamkan teknologi-teknologi yang terkini juga akan diberikan kepada pos-pos hadapan pasukan keselamatan.
Pasukan tersebut merupakan pasukan yang ketiga menjalankan penugasan kawalan di pos kawalan Tapak Megah sejak pengoperasiannya November 2022. Menurut Lieutenant Colonel Syapirun, setakat hari ini tiada insiden-insiden tidak diingini berlaku melibatkan kawasan sempadan dan penempatan berdekatan. Menerusi lawatan kerja yang diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas Datuk Wilson Ugak Kumbong dan Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Liwan Lagang, beberapa bentuk bantuan peralatan dan kemudahan akan disalurkan segera ke pos kawalan Tapak Megah. Pos kawalan Tapak Megah yang berada di kawasan Long Unai Kapit merupakan lokasi paling hampir dengan laluan sempadan Indonesia di Long Nawang, Kayan Hulu, Kalimantan Timur iaitu kira-kira 20 km. Pada Sabtu lalu, rombongan tersebut telah meninjau situasi di Long Nawang iaitu kawasan menempatkan pusat imigresen, kuarantin, kastam dan keselamatan ICQS Indonesia yang dijangka siap pada Ogos akan datang. Sementara itu, menurut Datuk Liwan Lagang, kehadiran bersama Setiausaha Persekutuan Sarawak Ahmad Nazri Muhammad Hassan dalam lawatan kerja itu penting bagi melihat sendiri situasi mendesak keperluan pembinaan ICQS dengan segera di Tapak Megah untuk dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan. Baru melapor 2 bulan, he is now here. So we are very fortunate to have setiausaha yang mau lihat keadaan so that he will bring it up to the federal, the real facts, the real situation on the ground. Lawatan tersebut juga turut disertai pegawai-pegawai dari Pejabat Residen Kapit, Pejabat Daerah Bukit Mabung dan Pejabat Daerah Belaga bagi pihak pentadbiran Kerajaan Sarawak. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Khamis 11 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ismail dan Zaliha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.